Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Matematik Tingkatan 5, Bab 6, Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri dengan standard kandungan 6.2, Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen. Standard pembelajaran 6.2.3, menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, kita diberikan rajah. Okey, daripada rajah yang kita diberikan rajah, dan daripada rajah kita dapati bentuknya adalah bentuk graf kosinus. Okey, graf kosinus. Okey, dalam soalan pun telah dinyatakan. Okey, guna fungsi dalam bentuk y sama dengan a cos b x tambah c. Okey, dan soalan sudah pun dinyatakan. Okey, jadi mari kita lihat bagaimanakah untuk mencari nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, A kita tahu bahawa ia merujuk kepada amplitude. Okey, amplitude adalah ketinggian titik keseimbangan. Okey, titik keseimbangan dengan titik maksimum. Okey, jarak daripada garis keseimbangan dengan titik ataupun nilai maksimum. Jadi kita lihat di sini nilai maksimumnya adalah 12. Okey, garis keseimbangan berlaku pada garis y sama dengan 9, iaitu pada titik 9. Jadi untuk mendapatkan amplitude kita akan ambil 12 iaitu nilai maksimum tolakkan dengan garis keseimbangan iaitu titik untuk garis keseimbangan iaitu pada nombor 9, iaitu oleh itu untuk mendapatkan amplitude kita akan ambil 12 tolak 9 sama dengan 3. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana untuk mendapatkan nilai B. Berkait, okey, nilai B berkait dengan tempoh. Jadi kita akan gunakan formula tempoh untuk mendapatkan nilai B. Jadi tempoh untuk graf kosinus adalah 360 darjah. Jadi 360 darjah sama dengan 12. Sama dengan 12 sebab apa? Untuk membentuk satu mangkuk yang lengkap daripada 0 hingga 12 kan. Dia memerlukan nilai X ni daripada 0 hingga 12. Okey, jadi tempohnya adalah 12. Jadi apakah nilai B-nya? Jadi kita akan ambil 360 bahagikan dengan B, kita akan dapat 12. Jadi kita akan buat pengiraan. Akhirnya kita akan dapat B sama dengan 30. Okey, untuk mendapatkan nilai C, C adalah pergerakan anjakan graf itu sama ada ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, grafnya berada di atas, bermaksud nilai C-nya mesti positif. Jadi bagaimanakah untuk mendapatkan nilai C-nya? Okey, untuk mendapat nilai C, kita akan ambil 12 di sini. Okey, 12 di sini tolakkan dengan ketinggian iaitu amplitude. Okey, amplitude tadi kita sudah dapat iaitu nilainya sama dengan 3. Jadi 12 untuk mendapatkan nilai C kita akan ambil 12 tolak 3 sama dengan 9. Okey, kita sudah pun mendapat nilai A, B dan nilai C. Sekarang apakah jawapannya? Jadi jawapannya kita perlu gantikan dalam persamaan y sama dengan a cos b x tambah c. Kita gantikan a dengan 3, b pun kita gantikan dengan 30 dan c kita gantikan dengan 9. Jadi kita akan dapatlah jawapannya sama dengan y sama dengan 3 cos 30x tambah 9. Okey, itulah jawapan untuk bahagian A.
Sekarang kita lihat untuk bahagian B, jam berapakah kedudukan air paling dalam? Okey, air paling dalam. Jadi kita lihat di sini, Pak Siwan mewakili kedalaman air, manakala Pak CX mewakili bilangan jam selepas tengah malam. Jadi airnya berada di atas ni lah. Okey, dia tanya jam ke berapakah kedudukan air paling dalam. Jadi di sini air paling dalam adalah pada kedudukan 12 lah kalau kita lihat di sini. Jadi kita lihat pada apakah jam untuk kedalaman 12. Jadi kalau kita lihat pada kedudukan 12 yang pertama, jamnya adalah sifar. Pada kedudukan 12 yang kedua di sini, okey, pada nilai maksimum ini, okey, jamnya adalah pada 12. Okey, pada kedalaman 12 yang ketiga, pada titik ini adalah berlaku pada jam yang ke-24, bilangan jam yang ke-24. Jadi jawapan untuk B adalah sifar, 12 dan 24. Okey, dan seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Sekarang kita akan lihat contoh soalan yang kedua. Okey, pelajar sila baca soalan terlebih dahulu dan fahamkan apakah kehendak soalan ini. Okey, soalan ini berkaitan dengan lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti dalam rajah. Okey, apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak di sepanjang pantai pada sudut X. Okey, soalan yang pertama, tulis satu fungsi bagi jarak S. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, rajah ini berbentuk segitiga tegak. Okey, dia ada sudut 90 darjah di sini. Jadi kita diberi sudut X, kita diberi S di sini. Okey, panjang ni adalah S dan panjang ini bersebelahan X ni, sudut X ini 500. Jadi kalau sudut di sini sudut X, okey, maka S ini adalah bertentangan dan 500 ini adalah bersebelahan. Jadi kalau kita ingat fungsi trigonometri yang berkaitan dengan tentang dan bersebelahan adalah tangent. Jadi tangent X sama dengan tentang per bersebelah. Jadi tangent X sama dengan tentangnya adalah S, bersebelahannya adalah 500. Jadi kita boleh hilangkan pecahan di sebelah kanan ini dengan melakukan pendaraban bersilang. Jadi tangent X darab dengan 500, kita akan dapat, okay, kita akan buat pendaraban bersilang. Tangent X darabkan dengan 500, kita akan dapat 500 tangent X sama dengan S. Okey, seterusnya kita olahkan supaya S berada di hadapan. Kita akan dapat jawapannya adalah S sama dengan 500 tangent X. Okey, kita lihat soalan B, nyatakan amplitude. Disebabkan ia berkaitan dengan tangent X. Untuk tangent X, kita sudah membincangkan pada kelas ataupun video yang lalu. Okey, nilai A di sini adalah 500 tangent X. Nilai A tidak memberi apa-apa kesan terhadap kepada bentuk graf tangent X. Okey, jadi dan tangent X tidak mempunyai amplitude. Jadi untuk soalan B, nyatakan amplitude. Jadi amplitude-nya tiada. Sebab tangent tidak mempunyai amplitude. Dan tempoh fungsi itu, okey, tempoh fungsi untuk trigonometri tangent, okey, adalah bersamaan 180 per B. Okey, 180 per B. B di sini kita akan dapati nilainya adalah 1. Di sini B-nya adalah 1.
Okey, jadi 180 per 1 sama dengan 180. Jadi tempoh fungsi trigonometri ini adalah 180. Okey, ini adalah cara penyelesaian untuk soalan ataupun kes yang kedua ini. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh soalan yang ketiga. Graf di sebelah menggambarkan aras air yang direkodkan di sebuah pelabuhan. Diberi Y mewakili aras air dalam M dan X mewakili masa dalam jam. Nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, ini adalah grafnya. Jadi, soalan meminta kita untuk nyatakan fungsi trigonometri bagi graf tersebut dalam bentuk Y sama dengan sin BX tambah C. Jadi, kalau kita lihat pada graf ini pun sudah menunjukkan graf ini berbentuk S kan. Jadi, bentuk S ini mewakili graf fungsi trigonometri bagi sinus. Okey, bagaimana untuk mendapat nilai A-nya? A-nya sama dengan amplitude. A-nya sama dengan amplitude. Jadi kita lihat di sini, amplitude sama dengan nilai maksimum tolak nilai minimum per 2. Jadi nilai maksimumnya adalah 4, nilai minimumnya adalah 1.8. Kita akan bahagikan dengan 2. Jadi amplitude sama dengan 4 tolak 1.8 per 2. Kita akan dapat amplitude-nya, iaitu ketinggian ini. Ketinggian dari sini. Okey, ketinggian daripada titik maksimum ke sini. Okey, ketinggian di sini. Okey, ketinggiannya di situ adalah 1.1. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk mencari nilai B. Okey, kalau kita lihat di sini. Okey, nilainya, tempohnya adalah sebanyak 24. Tempohnya adalah 24. Jadi kita tahu untuk mencari tempoh bagi graf sinus. Okey, graf sinus adalah 360 per B. Okey, kita dapat di sini B-nya tempohnya adalah 24. Sebab untuk membentuk S yang lengkap, dia memerlukan 24 pada faksi X. Jadi di sini 360 per B sama dengan 24. Jadi kita selesaikan kita akan buat darab bersilang. Okey, darab bersilang di sini. Okey, kita buat darab bersilang di sini. Kita akan dapat B sama dengan 360 per 24. Jadi B sama dengan 15. Okey, bagaimana pula untuk kita dapatkan nilai C? Okey, iaitu anjakan. Okey, anjakan, berapakah anjakan yang berlaku dalam graf yang diberikan ini? Jadi kalau kita lihat di sini, dia punya amplitude sama dengan 1.1. Nilai maksimumnya adalah 4. Jadi untuk mendapatkan nilai C, iaitu anjakan yang berlaku dalam graf ini, kita akan ambil nilai maksimum tolakkan dengan amplitude. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah C sama dengan 4 tolak 1.1. Jadi nilai C sama dengan 2.9. Jadi kita akan dapat persamaan bagi Y sama dengan A sin BX tambah C adalah Y sama dengan, gantikan A dengan 1.1 sin BX. Okey, tempat B gantikan dengan 15 dan C kita gantikan dengan 2.9. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan ini. Jawapannya adalah Y sama dengan 1.1 sin 15X tambah 2.9. Okey, itulah cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi
trigonometri. Jadi cikgu harap pelajar dapat memahami soalan ini, dapat memahami bab ini dengan baik. Itu sahaja kelas kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.